Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung balik pengajian kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang dikarang oleh Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya mana? Walau syakka ba'da takbir. Situ. Katanya walau syakka ba'da takbiri fi niyyati aw fi syartiha fayumsik fa in dhakaraha qabla fi'li ruknin wa qasra al-fasl lam tabtul wa in tala aw ba'da ruknin qawliyin aw fi'liyin batalat. Baik. Katanya walau syak, sekiranya syaklah ia kembali kepada al-musalli, seorang yang sembahyang. Jadi fa'il bagi syakka tu kita nak kembali kepada al-musalli, atau lebih khusus ataupun nak kembali kepada seorang pun boleh. Walau syakka ay syakka asy-syakhsu, seseorang. Baik. Ba'da takbir, setelah daripada takbir. Yang dimaksud dengan takbir di sini adalah setelah daripada takbiratul ihram. Dia syak fin niyyati, pada niat. Allahu Akbar, mari. Aku niat ke tak tadi? Itu makna syak pada niat. Syak pada niat ni maksudnya dia berniat ataupun tidak. Nawa amda. Dia apabila dia syak niat ataupun tidak, maka kena kira ambil asal pada, kalau kiranya ambil asal. Asal adalah al-aslu al-adam. Asal adalah tidak ada. Tapi nanti dulu. Masalah ni bukan terus kita ambil kepada asal. Nanti dulu. Walau syakka ba'da takbiri fi niyyati au fi syartiha, ataupun pada syarat niat. Kita masalah niat dia ada syaratnya. Okey, yang pertama dia syak selepas daripada takbiratul ihram, syak pada niat. Maksudnya dia niat ataupun tidak. Satu. Ataupun dia syak pada syarat niat. Niat dah. Cuma dia telah mendatangkan kedak syarat niat. Dia buat kedak syarat niat. Syarat niat benda syarat niat. Kalau sembahyang tu sembahyang fardu, mesti kena cukup 3. Yang pertamanya qasdul fi'li, yang keduanya adalah ta'yin, yang ketiganya adalah al-fardiyah. Dan antara syarat niat adalah mesti kena muqaranah niat dengan takbiratul ihram. Okey, boleh faham? Dia syak. Aku niat sahaja ke tadi aku ta'yin ke tak? Tu dipanggil syarat niat. Aku niat dak zuhur. Aku niat dak asar. Okey, itu dipanggil benda ta'yin. Baik. Maka apabila dia syak fayumsik, maka dia kena tahan. Maksud dia tahan, maksudnya tidak perlu dia terus keluar daripada sembahyang, ataupun tidak perlu dia terus melakukan perbuatan sembahyang. Okey, imsak maksudnya ditahan. Tahan tujuan dia untuk diingat. Lagu mana dia fikir sekejap. Fa in dzakaraha qabla fi'li ruknin, maka jika dia ingat, dzakara, ingatlah ia, kembali kepada seorang, kembali kepada an-niyah. Qabla fi'li ruknin, sebelum daripada melakukan suatu rukun. Wa qasra al-fi'l, dan pendek oleh perceraian di antara syak dengan ingat. Perceraian di antara syak dengan ingat. Lam tabtul,
tidak batal sembahyang. Okey. Boleh faham? Jadi sekarang ni kan dia syok pada niat ataupun pada syarat niat. Baik. Apa hak yang perlu dia buat? Okey, nanti sekejap. Itu makna fayumsik. Nanti sekejap. Nanti mana? Dia cuba ingatkan kembali. Tiba-tiba dia ingat niat. Maksudnya dia telah berniat. Yang mana ingat dia telah berniat saat itu sebelum daripada dia melakukan rukun. Sama ada rukun fi'li ataupun rukun qawli. Kau boleh faham? Jadi dia ingat sebelum daripada dia melakukan rukun. Dan tempoh di antara ingat dengan syok saat itu. Tempoh di antara syok dengan ingat. Kan syok. Lepas tu ingat semula tu. Dia buat niat. Tempoh dia hanya sekejap. Kau boleh faham? Tak lama lah tempoh dia. Sekejap dengan lama ni tengok pada uruf lah. Sekejap je syok. Sekejap ingat balik. Syok. Duk main lama. Duk dengung. Dalam 3 minit baru ingat. Tu lama. Kau boleh faham? Jadi kalau cukup 2 syarat ni. Lam tabtul. Ay lam tabtul salatuh. Tidak batal sembahyangnya. Kalau dia ingat balik lepas daripada tu bahawasanya dia telah berniat. Ataupun dia telah mendatangkan syarat-syarat niat. Dan antara syok dengan ingat tu. Sekejap sahaja. Tidak lama. Tidak panjang masa. Sekejap aja tidak panjang masa. Masa tidak panjang di antara syok dengan ingat. Maka batal tak sembahyang dia? Tak batal. Apabila tak batal maka dia teruskan. Okey, faham? Tinggal lagi kalau dia ingat setelah daripada dia melakukan rukun. Apakah hukum? Okey, boleh faham? Ataupun dia ingat sebelum daripada melakukan rukun tetapi jarak di antara ataupun tempoh di antara syok dengan ingat tu panjang. Okey, boleh faham? Katanya wa in talah. Dan jikalau panjanglah ia kembali kepada al-fasl, perceraian di antara syok dengan ingat. Tala ay tala al-faslu baina syakki wal-dhikri. Atau ba'da ruknin qawli. Ataupun dia ingat saat itu setelah daripada wa in tala, sekiranya panjang, au ba'da, au dhakaraha ba'da ruknin qawliyin atau fi'liyin. Dia ingat selepas daripada melakukan rukun fi'li, rukun qawli ataupun rukun fi'li. Rukun qawli adalah rukun yang dinisbahkan kepada perkataan yang dibuat oleh mulut. Fi'li rukun yang dinisbahkan kepada perbuatan. Maka ketika tu batalat ay batalat salatuhu, batal sembahyangnya. Nampak? Batal sembahyang dia. Baik. Sebab benda batal? Kalau dia ingat setelah daripada dia melakukan rukun. Kerana ketika dia melakukan rukun saat itu dia syok. Sembahyang dia sah ataupun tidak. Ketika dia buat rukun saat itu dia syok. Sembahyang dia sah ataupun tidak. Ketika dia syok, sembahyang dia sah ataupun tidak. Sedangkan ketika dia syok antara buat ataupun tidak, pada asalnya adalah tidak buat. Okay, boleh faham? Maka dia buat rukun sama ada qawli ataupun fi'li dalam keadaan dia syok, sembahyang dia sah ataupun tidak. Maka sebab itulah batal sembahyang dia. Okay, boleh? Jadi kesimpulan. Kalau orang tanya kita. Orang tu dia lepas daripada akad takbiratul ihram, tiba-tiba dia syok, dia niat kedok. Tak ingat sekarang. Niat kedok. Okey, masih lagi dalam sembahyang ya, apabila bagi salang, tu masalah lain. Dia syok, niat kedok. Niat kedok. Maka kita tanya dia. Lepas daripada syok tu, ingat tak benda? Kalau kekal di atas syok lagu tu, maka tak jadi sembahyang dia. Okey, boleh faham? Sebab al-asl al-adam. Ni masalah dia ingat kembali setelah daripada syok. Ingat dia belum lagi berniat. Oh, tak niat lagi. Bermakna sembahyang dia batal. Okey, boleh faham? Dia apabila seorang syok, kemungkinan hilang syok tersebut, kemungkinan tidak hilang. Kalau tidak hilang, jelas ia memberi mudarat. Sebab syok pada niat memberi mudarat.
ketika kita syak buat ataupun tidak, pada asalnya buat ke tak? Tidak buat. Sebab benda al-aslu al-adam. Okey, buat benda yang baru, asal adalah tidak ada. Nampak kan? Satu. Yang keduanya adalah hilang syak. Hilang syak dia dua. Yang pertamanya adalah dia tidak berniat lagi. Okey, itu jelas batal sembahyang dia. Yang keduanya, dia niat dah. Maka niat dah kadang-kadang batal, kadang-kadang tak batal. Bilakah tak batal? Apabila cukup dua syarat. Syarat yang pertama adalah diingat kembali sebelum daripada dia melakukan rukun. Okey, boleh faham? Ataupun yang pertama, sebelum daripada dia melakukan rukun, dan jarak di antara dia syak dan ingat kembali adalah tidak lama, sekejap aja. Ini tak batal. Tetapi kalaulah dia ingat kembali bahawasanya dia saat itu telah berniat setelah daripada dia melakukan rukun, maka batal sembahyang dia. Apatah lagi kalau tak ingat langsung. Faham tak? Ingat langsung buat kedak niat. Batal lebih lagi, batal. Jelas Baik. Ataupun jarak di antara syak dengan ingat kembali, tempoh dia lama. Maka batal sembahyang dia. Okey, boleh faham Itu bab masalah orang syak dalam niat, orang syak pada niat ketika dia sedang sembahyang. Katanya walau qata'an niyyatah aw azama ala qat'iha aw syakka hal yaqta'uha aw nawa fi ar-rak'ati al-ula qat'aha fi ath-thaniyah aw 'allaqa al-khurujah bima yujadu fi as-salati yaqinan aw tawahhuman kadukhuli Zaidin batalat fil hal. Dia masalah antara rukun sembahyang adalah niat. Antara rukun sembahyang adalah niat. Antara syarat niat mesti kena mengekalkan niat. Dulu kita ada bincang berkenaan dengan istishabun niyyah. Yang mana istishabun niyyah terbahagi kepada dua. Yang pertamanya istishabun niyyati al-zikri. Yang keduanya istishabun niyyati al-hukmi. Mengekalkan niat yang dinisbahkan kepada ingat, hal itu tidak wajib. Hukum dia sunat sahaja. Maksudnya kita kekal ingat bahawasanya kita mengerjakan sembahyang fardu zuhur. Start daripada awal sembahyang sampai ke akhir sembahyang. Itu yang dinamakan sebagai istishabun niyyati dzikri. Hal itu hukum dia adalah sunat, bukan wajib. Namun istishabun niyyati al-hukmi, istishabun niyyati al-hukmi, mengekalkan niat yang disebutkan kepada hukum dia adalah wajib. Bagaimanakah yang dimaksudkan mengekalkan niat yang disebutkan kepada hukum? Iaitu dia tidak mendatangkan perkara yang menafikan niat. Kita boleh faham? Antara perkara yang menafikan niat adalah niat untuk memutuskan sembahyang. Ketika dia niat untuk sembahyang, untuk menyelesaikan sembahyang, tiba-tiba tengah sembahyang, niat untuk memutuskan sembahyang. Okey, boleh faham? Itu dia telah mendatangkan perkara yang menafikan niat. Sedangkan di antara syarat niat mesti kena istishabun niyyati al-hukmi. Okey, boleh faham Katanya walau qata'an niyyatah, sekiranya dia telah memutus ia akan niat. Okey, boleh faham, memutus ia akan niat. Tengah sembahyang bertiah tak mau sembahyang. Kan tadi niat untuk sembahyang, maksud untuk sembahyang start daripada takbiratul ihram sehingga bagi salam dia nak buat. Tiba-tiba tengah sembahyang dia niat untuk dia telah memutuskan niat. Tak mahu meneruskan sembahyang. Okay, boleh faham? Berhenti sembahyang. Berhenti sembahyang. Okay, itu dipanggil qata'an niyyah. Aw azama ala qat'iha, ataupun bertekad ia di atas memutuskannya niat. Dia bertekad dalam hati untuk memutuskan niat. Aw syakkah, ataupun syak ia. Syak bagaimanakah syak? Hal yaqta'uha am la? Hal yaqta'uha itu dipanggil badal ihtimal kepada syak. Bagaimana syak? Adakah memutus ia akan niat ataupun tidak? Nak berhenti ke tak? Nak berhenti ke tak? Tengah-tengah sembahyang, tiba-tiba ada kawan dia panggil. Zo.
Agnak mana Agnak Agnak beranak pula Zul kata nak berhenti ke tak? Nak berhenti ke tak? Tu dipanggil dia syok. Maksudnya dia syok nak berhenti ke tak? Nak berhenti ke tak? Okey, boleh faham? Berapa masalah dah? 3. Qata'an niyah, dia telah memutuskan niat. Azam, bertekad untuk memutuskan niat. Aku nak berhenti ni. Okey. Tadi qata'an telah memutuskan niat ataupun dia bertekad untuk memutuskan niat. Yang ketiganya syok. Nak memutuskan dak niat ni. Nak berhenti ke dak sembahyang? Berapa dah? 3. Au nawa fi rak'atil ula qat'aha fi tsaniyah. Ataupun telah berniat ia pada rakaat yang pertama, berniat qat'aha qat'an niyah, memutuskan niat fi tsaniyah pada rakaat yang kedua. Masuk rakaat kedua aku nak berhenti nanti dulu tak nak berhenti lagi. Masuk rakaat kedua baru nak berhenti. Okey, nampak kan? Masuk rakaat kedua sikit lagi nak berhenti sikit lagi. Tapi tak berhenti lagi, nak berhenti sikit lagi. Pak dah kan? Aw 'allaqal khuruja bima yujadu fi salati yaqinan. Ataupun telah menggantung ia akan keluar daripada sembahyang. Bima yujadu fi salati, dengan barang yang didapati akan dia di dalam sembahyang. Menggantung ia akan keluar daripada sembahyang dengan barang yang didapati di dalam sembahyang. Sama ada didapati itu yaqinan, secara yakin, atau tawahuman, ataupun secara waham. Tidak yakin pun. Okey, boleh faham? Contoh kadukhuli Zaidin, seperti masuk Zaid. Tengah-tengah dia sembahyang, dia kata kalau Zaid mari aku nak berhenti. Sama ada benda tu yakin berlaku ataupun tidak yakin berlaku, hukum dia sama. Jawab kepada kesemua masalah saat ni batalat fil hal. Batalah sembahyang dia fil hal, pada ketika itu. Okey, boleh faham? Dia niat untuk memutuskan sembahyang dia pada rakaat yang kedua, sedangkan dia berada pada rakaat yang pertama. Ketika dia niat untuk memutuskan sembahyang dia pada rakaat kedua, pada rakaat pertama batal dah sembahyang. Okey, boleh faham? Nak berhenti ke tak? Batal dah sembahyang. Kalau Zaid mari, aku nak berhenti. Kalau Zaid masuk, aku nak berhenti sembahyang. Batal dah masa tu, walaupun Zaid dah masuk lagi. Sebab dia telah mendatangkan perkara yang menafikan niat. Bukan menafikan sembahyang, menafikan niat. Habis. Seterusnya kata dia, walau ahrama bil-zuhri qabla az-zawadi 'aliman lam tan'aqid aw jahilan in 'aqadat nafla. Katanya, sekiranya bertakbiratul ihram lah ia, kembali kepada seorang, bil-zuhri, dengan sembahyang zuhur, qabla az-zawal, sebelum daripada gelincir. Okey, kita masuk waktu zuhur bila? Apabila gelincir matahari. Tiba-tiba dia angkat takbiratul ihram, sedangkan waktu zuhur tak masuk lagi. Zuhur pukul 1:30. Pukul 1 suku dia angkat takbiratul ihram dah. Allahu Akbar. Niat sembahyang fardu zuhur. Niat sembahyang fardu zuhur. Maka kena tengok. Kata ulama kena tengok. Lagu mana tengok? Walau ahrama bil-zuhri qabla az-zawal, sebelum daripada gelincir. Aliman. Dalam keadaan dia tahu. Aliman maksud dia hal. Hal bagi fa'il ahrama. Sahib hal dia adalah fa'il bagi ahrama. Sekiranya dia berihram, dalam keadaan dia aliman, mengetahui. Dia tahu bahawasanya waktu zuhur tak masuk lagi. Tiba-tiba dia akad juga takbiratul ihram untuk sembahyang fardu zuhur. Lam tan'aqid, tidak terjadi sembahyang dia. Tak jadi sembahyang. Sembahyang zuhur tak jadi. Zuhur pukul 1:30. Ni sekarang ni baru pukul 1 suku. Zuhur 1:30. Sekarang ni baru 1 suku. Dia kata setengah suku jam lagi nak zuhur ni, biar bayang dulu lah. Bayang dulu.
Sebab janji dengan orang kat gini. Biar janji dengan Tuhan wak ikut dang pun. Janji dengan orang nak wak sempurna. Janji dengan Tuhan wak ikut dang. Baik. Jadi dia pun akak takbiratul ihram dulu, biar bayang dulu lah. Allahu Akbar. Sedangkan dia tahu dah. Waktu dah masuk lagi. Jadi tak semayang dia? Tak jadi. Itu lam tan'aqid salatuh. Au jahilan, ataf pada aliman. Ataupun dia orang yang jahil. Dia tidak tahu. Benda, ingat ke masuk dah? Kita jahil, ingat ke masuk dah? Rupa-rupanya dah masuk lagi. In aqadat, terjadilah ia. Kembali kepada salatu naflan, sembahyang sunat. Maksudnya sembahyang dia jadi sembahyang sunat. Jadi apabila jadi sembahyang sunat, nanti masuk waktu dia kena sembahyang mula ke tak? Dia kena sembahyang semula. Tidak jadi sembahyang fardu, tapi jadi sembahyang sunat. Okay, boleh faham kan? Baik. Kita ada soalan. Kalau orang tu letak barangan berharga macam phone misalnya di tempat sujud, kiranya tidak boleh dia taklid sekiranya datang pencuri phone, saya akan berhenti salat untuk dapatkan phone saya. Sebenarnya perbuatan tersebut tidak boleh sebenarnya, batal sembahyang kerana dia telah menggantungkan niat. Dia sebenarnya kalau letak phone depan, dia tidak perlu gantungkan sembahyang tidak perlu gantungkan. Kalau orang curi ambil, aku nak berhenti sembahyang. Tidak perlu gitu. Lepas tu nak buat apa Fendi? Elok orang curi ambil? Bukan. Lepas tu? Kejar. Dia batal tak sembahyang? Tak. Jadi sama dengan hukum sembahyang dia. Syiddatul khawf. Kau boleh faham? Jadi kejar. Ambil lah. Tak ada masalah pun. Boleh je. Baik. Seterusnya. Ar-ruknu tsani, rukun yang kedua, takbiratul ihram. Ialah takbiratul ihram. Itu rukun sembahyang yang kedua. Takbirah maksudnya adalah mengucap Allahu Akbar. Ihram maksudnya adalah ucapan tersebut mengharamkan sebahagian daripada perkara yang halal sebelum daripadanya. Okey, itu maksud takbiratul ihram. Jadi rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi, kata Rasulullah, miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir. Kunci sembahyang adalah bersuci dan mengharamkan sembahyang adalah takbir. Sebab rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Wa lafdhu at-takbiri muta'ayyinun bil arabiyyah. Lafaz takbir tertentu dengan bahasa Arab. Bil Arabiyah ay bil lughatil Arabiyah. Maksudnya takbiratul ihram ada syarat-syarat dia. Antara syarat takbiratul ihram adalah an takuna bil Arabiyah, mesti dengan bahasa Arab. Nak tukar dengan bahasa kita tak boleh. Jangan pula kita kata kalau mengikut kita sembayang ni, sembayang Tuhan kata ni, aqimis salata li dhikri. Hendaklah kamu mendirikan sembahyang untuk mengingatiku. Jadi kita nak jelira molek, nak ingat molek tu, kita kena guna bahasa kita. Baru sedap molek. Bahasa Arab, tambah-tambah kita orang Melayu ni. Orang Arab tak apa lah. Tambah-tambah kita orang Melayu ni, tak apa nak sedap mana, tak apa nak jelira mana. Jadi boleh lah kalau gitu kita kata Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Sebagai ganti kepada Allahu Akbar. Kata ulama, hukumnya adalah tidak dibolehkan. Okey, boleh faham? Dia kena ingat dalam masalah hukum yang ditetapkan oleh syarak, dia ada benda. Dia ada amrun ta'abbudi dan ada amrun benda. Jadi selagi benda. Dia di sana ada hukum yang ditetapkan oleh syarak adalah ta'abbudi. Benda ta'abbudi.
benda hak yang disebabkan kepada ta'abbud. Disebabkan kepada ta'abbud. Sama ada kita faham illah dia ataupun tidak, ataupun benda hak yang ditetapkan oleh syarak, kita tidak memahami illah dia. Okey, itu maksud ta'abbudi, cakap mudah gitu. Okey, boleh faham. Di sana dipanggil ada hak yang hukum hakam ma'qulul makna. Kita dapat faham apakah illah dia, apakah maksud dia. Ta'abbudi ni kita tidak faham apakah maksud dia. Sebagai contoh, Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isyak 4 rakaat, Subuh 2 rakaat. Bilangan rakaat sembahyang dia termasuk dalam umurun ta'abbudiyah. Bila syarat perintah kita buat lagu tu, kita kena buat lagu tu. Sama juga dalam masalah takbiratul ihram, dia termasuk dalam dia amrun ta'abbudi. Jadi apa hak yang ditutup oleh syarat buat lagu tu, kita kena buat lagu tu. Tidak boleh kita buat lagu lain. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan tidak ada bangsa ataupun bangsa selain daripada bangsa Arab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahawasanya akan datang Islam ni akan diambil bukan oleh orang Arab sahaja, bukan oleh orang-orang bukan Arab. Bukan kalau kita tengok umat Islam pada zaman kita ni, dibanding di antara orang Arab dengan orang bukan Arab, lebih ramai orang bukan Arab. Orang Islam sekarang ni. Ke bukan gitu? Betul kan? Baik. Jadi dalam keadaan begitu Rasulullah tahu, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tidak menyebut dalam hadis ke, sama ada secara jelas ataupun secara sebagai isyarat, bahawasanya boleh diterjemahkan takbiratul ihram kepada bahasa selain daripada bahasa Arab. Maka kekal kata ulama takbiratul ihram syarat dia dengan bahasa Arab. Itu maksud walafdhut takbir muta'ayyinun bil arabiyyah. Wa huwa iaitu lafaz takbir Allahu akbar atau Allahul akbar. Dia boleh baca Allahu akbar, hak tu hak yang paling baik. Tunjuk cuma ditambah alif lam, hak tu tidak menjadi masalah. Allahul akbar tak ada masalah. Okey, boleh faham kan? Tapi walau asqata harfan minhu, sekiranya seseorang tu menggugurkan satu huruf daripada lafaz takbir. Dia gugurkan satu huruf daripada lafaz takbir. Au sakata baina kalimatayhi, atau diam ia di antara dua kalimahnya. Dia berhenti di antara dua kalimahnya, dua kalimah takbir. Okey. Dia menggugurkan satu haraf daripada lafaz takbir. Itu yang pertama. Lagu mana? Dia gugurkan satu haraf. Allah akbar. Allah akbar. Dia tak ada ha. Kan macam banyak kan? Macam Allah biasa benda subhanallah, subhanallah. Gitu kan? Alhamdulillah, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Tu ada ha kan? Baik. Jadi macam orang-orang gugurkan benda ha daripada lafaz jalalah pada subhanallah kan? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan gitu kan orang zikir, ramai orang zikir pada sembahyang kan, menggugurkan satu huruf daripada lafaz zikir tersebut. Okey. Sebagai contoh dia gugurkan lafaz ha, Allah akbar. Contoh, tak ada ha sebagai contoh. Baik. Dah kira lah lagu mana contoh sekalipun. Yang penting dia gugurkan satu huruf daripadanya. Au sakata baina kalimatayhi, ataupun diam ia di antara dua kalimahnya. Dua kalimah takbir. Kan kita ada berapa kalimah takbir? Dua. Yang pertama lafzul jalalah Allah, yang keduanya akbar. Dia diam. Dia diam di antara dua kalimah takbir, dia terbagi kepada dua. Yang pertamanya diam yang sekejap, yang kedua dia diam yang lama. Yang pertamanya dia diam yang sekejap, yang keduanya diam yang lama. Diam yang sekejap dengan qasa untuk memutuskan. Sekarang ni kita mesti kena mualat. Di antara lafaz Allah dengan lafaz akbar mesti kena mualat. Tiba-tiba dia diam sekejap di antara dua lafaz takbiratul ihram dengan qasa untuk memutuskan, untuk berhenti.
Tapi dia sama juga. Tapi kosak pada awalnya nak berhenti. Maka boleh faham. Tapi dia meneruskan juga sebut lafaz akbar. Maka putus mualak. Jadi apabila putus mualak, maka tak jadi takbiratul ihram dia. Okey, tu diam yang sekejap. Yang keduanya diam yang lama. Ia memutuskan mualak di antara dua lafaz takbiratul ihram. Sama ada niat untuk berhenti ataupun tidak. Apabila wujudnya diam yang lama, sehingga kan kalau orang pada uruf kata dia ni tak mau teruh dah. Tu maksud lama. Pakai dah sambung dah. Pada uruf tiba-tiba dia sambung, maka kira putus mualak dia. Okey, tu au sakata baina kalimataihi, ataupun diam ia di antara dua kalimahnya. Au zada bainahuma wawan, ataupun telah menambah ia di antara keduanya, di antara dua lafaz takbiratul ihram ditambah waw, huruf waw. Allahu akbar. Dia waw ni ditambah Allahu akbar. Dia kata gitu. Au bainal ba'i war ra'i, ataupun di antara ba dan ra. Ditambah di antara ba dan ra alifan akan alif. Allahu akbar. Ditambah alif antara ba dan ra. Maka katanya lam tan'aqid, tidak terjadilah ia kembali kepada salatuhu, sembahyangnya. Tidak terjadilah ia sembahyang dia boleh. Sembahyang dia. Sembahyang tak jadi. Sebab benda tak jadi? Sebab takbiratul ihram dia tak jadi. Bila tak jadi takbiratul ihram, sedangkan takbiratul ihram adalah rukun yang kedua, maka tak jadi sembahyang dia. Okay, boleh faham? Dan takbiratul ihram adalah rukun yang pertama nisbah kepada rukun fi'li dan qawli. Nisbah kepada rukun qawli dan fi'li. Qalbi itu hak yang tidak zahir. Nisbah kepada rukun hak yang zahir, hak yang maksudnya zahir, sama ada melalui pendengaran ataupun melalui penglihatan. Manakala rukun qalbi, benda tu tidak jelas. Okey, boleh faham kan? Jadi walaupun hak yang dikabur rukun yang pertama adalah niat, tapi tidak jelas kan? Hak yang jelas adalah rukun qauli dengan rukun fi'li. Jadi tak jadi sembahyang dia kerana rukun yang pertama tidak jadi. Baik. Jadi takbiratul ihram ada syarat dia. Pengarang kita dia sebut beberapa syarat di sini. Syarat yang pertama, janganlah syarat yang pertama mesti kena mera'ikan huruf takbiratul ihram. Okey, kena jaga huruf dia. Dah lagu mana jaga? Jangan gugurkan satu huruf daripada huruf takbiratul ihram. Okey, boleh faham? Jangan tukar. Sini tak ada khabar tukar. Tukar pun tak boleh juga. Okey, boleh faham? Dan jangan tambah huruf. Jangan tambah huruf. Jangan berlaku kesilapan dalam takbiratul ihram yang boleh mengubahkan makna. Sebagai contoh Allahu akbar. Sebab akbar makna gendang. Allah itu adalah gendang. Sebab akbar makna gendang. Kalau akbar maha besar, lain. Baik. Dan mesti kena ada mualak. Dia kitab yang bincang secara terperinci berkenaan dengan syarat takbiratul ihram adalah kitab Matan Safinatun Najah. Walaupun dia kecil, tetapi di dalamnya ada benda yang tidak ada dalam kitab yang besar. Bukan semua benda yang ada di laut ada dalam sungai. Betul gitu? Sama juga sebaliknya. Antara kitab yang menyebut syarat takbiratul ihram secara terperinci adalah Matan Safinatun Najah. Syurut takbiratul ihram. Jawab mari. Apa syurut takbiratul ihram? Ingat tak? Ni. Syurut takbiratul ihram. Dah? 16. An takuna bil arabiyyati wa an takuna bil lafzil jalalah wa bil lafzi akbar. Tidak gitu. Wal mualatu bainahuma. Baik, okey, boleh tengok semula. Ana pun dah ingat kau.
Katanya ada soalan kalau dia sebut lafaz Allahu Akbar. Dia kalau setakat dia kata A masih lagi sah. Sebagai sebahagian daripada orang Turki, Allahu Akbar, dia bunyi gitu, masih lagi sah. Baik. Katanya fa in ajaza li kharasin wa nahwihi wajaba tahriku lisanihi wa syafataihi taqatah. Maka jika ajaza ni lemah, maksudnya tidak mampu. Sekarang ni takbir mesti dengan perkataan. Kadang-kadang ada orang dia tidak mampu untuk menuturkan takbiratul ihram. Dia kharasin kerana bisu. Banyak soalan malam ni. Ustaz pernah dengar dari seorang ustaz bahawa 3 rukun niat qasad ta'arud ta'yin mesti berlaku dalam satu kalimah sahaja, sama ada Allah atau Akbar, tidak boleh dilakukan dalam keduanya. Betulkah ni ustaz? Dia gini Zul. Dia di sana dia panggil ada muqaranah tauzi'iyah. Waktu dibincanglah. Muqaranah tauzi'iyah. Dia letak qasad di sini, ta'arud di sini, ta'yin di sini. Dia letak begitu. Maka waktu tidak sah. Itu dipanggil, dia letak qasad di sini, ta'aruk di sini, ta'yin di sini. Itu tidak sah. Kita boleh faham? Cuma kalau dia sebenarnya masalah niat ni kita bincang dah sebelum daripada ni, bukanlah perkara yang susah. Dia kita rasa susah sebab kita bercakap dalam hati. Tapi bercakap dalam hati sebenarnya ada dah niat. Cuma niat tidaklah sampai kepada seperti bercakap dalam hati. Baik. Dia dalam masalah muqaranah ni, muqaranah niat dalam takbiratul ihram, dia ada muqaranah haqiqiyah, ada muqaranah urfiyah dan ada muqaranah tauzi'iyah. Muqaranah haqiqiyah ni maksudnya start daripada A sampai ke bar. Di situ kita ada niat belaka. Sepanjang tu ada niat. Maksudnya kita sedar bahawasanya kita nak sembahyang fardu zuhur. Okey. Tapi kalau kita tengok kita sekarang ni sedar ataupun tidak, wujudnya muqaranah haqiqiyah. Maksudnya start daripada A sampai ke bar, kita tidak hilang dalam hati kita kehendak dan sengaja untuk mengerjakan sembahyang fardu zuhur. Betul tak gitu? Faham tak? Baik. Cuma ulama bincang, ulama mazhab Imam Syafi'i khususnya, adakah memadai muqaranah urfiyah? Jadi pada uruf orang panggil muqaranah, maksudnya diletak niat di mana-mana sahaja, yang penting dalam ucapan Allahu Akbar. Memadai ataupun tidak? Mengikut ulama mutaakhirin memadai. Mengikut ulama mutaakhirin memadai, dan pandangan hak yang kata memadai hak yang difatwakan. Okey, boleh faham. Tetapi sedar ataupun tidak, muqaranah haqiqiyah, hak kata susah-susah tu, orang kata susah saat ni tu tidak faham maksud niat. Sebenarnya kita masa kita kata A sampai ke bar, kita sedar bahawasanya kita nak sembahyang fardu zuhur, maka wujudnya haqiqah mana muqaranah haqiqiyah. Dalam kitab dia kata tidak memadai muqaranah tauzi'iyah. Tauzi'iyah dia letak sini, hak ni sini, hak ni sini. Pada lafaz A dia qasad di situ. Allah dia ta'yin, Akbar dia fardiyah. Itu dipanggil tauzi'iyah. Sedangkan qasad, ta'arud, ta'yin dia kena letak dalam niat. Kenapa nak diasing-asingkan? Okey, boleh faham kan? Jelas tak? Yang Zukabar tu agak-agak faham lah. Okey. Sebenarnya bab niat ni tidak perlulah kita maksudnya rasa susah. Sebenarnya memang cukup mudah. Macam kita kabar tadi, yang kita ada ataupun sebelum ni kita pernah bincang berkenaan dengan istishabun niyati az-zikri. Mengekalkan niat yang disebutkan kepada ingat. Sebenarnya hukum dia sunat, bukan wajib. Maksudnya start daripada awal sembahyang sampai ke akhir sembahyang, kita sedar kita berada dalam sembahyang fardu sekian-sekian, hukum dia adalah sunat, bukan wajib. Hak yang wajibnya adalah istishabun niyati al-hukmi. Tapi sedar ataupun tidak, kebanyakan orang kita sembahyang start daripada awal sembahyang sampai ke akhir sembahyang, kita sedar kita sembahyang ni.
Maksudnya wujudnya istishabun niyati al-zikri. Tidak gitu. Baik. Kebanyakan lah, bukan kita kata semua, kebanyakan. Kadang-kadang kita sembahyang dia ni ada kat datang sembahyang. Zuhur ke asar ke maghrib ke? Perut lapar. Sembahyang dia ni. Kadang-kadang mari, main isyak, ingat main isyak, niat main isyak tadi. Sebagai contoh kan. Ke tak biasa gitu ni? Biasa tak? Biasa. Biasa kau ni? Kuat ngoyak dalam bayang. Allah Rabbi. Fa in ajaza li kharasin wa nahwi, kalau dia tidak mampu ajaza asy-syakhs li kharasin, kerana bisulah, wa nahwihi, dan seumpama kharas, dia dah bisu tapi mai benda sakit lidah apa semua, dia dah cakap ataupun tak ada suara langsung, tak ada suara, tak tubik suara. Kalau tubik suara macam itik sekati tu masih lagi ada suara, dia tak ada suara langsung. Sebab tepik tengok bola, jangan main kuat dengan tepik tengok bola, tak ada suara. Kalau kuat baca Quran tak ada suara tu boleh tahan, ni tepik tengok bola pada habis suara. Maka apa yang perlu dia kena buat? Wajib tahriku lisanihi wa syafataihi taqatah. Wajib. Ustaz, adakah istishabun niyat dan khusyuk ialah suatu perkara yang sama? Dia niat ni soalan daripada saudara Muhammad Hafiz. Adakah khusyuk dengan istishabun niyah sama? Okey, niat ni apa yang wajib pada niat adalah qasdul fi'li atau at-ta'yin al-fardiyah. Okey, itu maksudnya dia sedar dia tengah melakukan sembahyang fardu zuhur. Okey, itu niat. Manakala khusyuk dia lebih daripada tu lagi. Memerhati makna setiap apa yang dia baca, sama ada ayat Quran ataupun zikir. Okey, boleh faham kan? Jadi ada perbezaan lah di antara istishabuniyah dengan khusyuk. Banyak hari ni soalan kalau imam membuat perkara yang membatalkan sembahyang, maka aku mufaraqah. Soalan atas. Masalah ta'liq, kalau seorang berta'liq, kalau imam membuat perkara yang membatalkan sembahyang, maka aku mufaraqah. Soalan di atas. Dia mufaraqah dia bukan memutuskan niat. Maksudnya bukan dia berhenti daripada sembahyang. Bukan berhenti daripada sembahyang. Kalau tu imam melakukan perkara yang membatalkan sembahyang, maka aku akan mufaraqah. Dia apabila tu imam melakukan perkara yang membatalkan sembahyang, dia mungkin dua. Mungkin tu imam saat ni tu sengaja, dan mungkin tu imam tidak sengaja. Kalau jelas aurat tu dah kira sengaja tak sengaja tak batal sembahyang. Dia di sana ada hak yang sengaja batal sembahyang, ada hak yang tak sengaja tak batal sembahyang. Sebagai contoh, menambahkan rukun, menambahkan rakaat. Okey, boleh faham kan? Ataupun mengurangkan rukun, sepatutnya sujud 2 kali dia buat sekali. Kalau sengaja batal sembahyang, kalau tak sengaja tak batal sembahyang. Okey. Jadi kalau dia niat, kalau tu imam melakukan perkara yang membatalkan sembahyang, aku akan mufaraqah. Dia hak tu dia bukanlah nak menggantung untuk dia keluar daripada sembahyang, tapi dia menggantungkan untuk dia saat ni tu tidak mengikut imam. Itu tidak menjadi masalah hak tu. Itu tak batal. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bis-shawab. Soalan banyak malam ni. Allah Rabbi. Kita jawab sekadar hak yang kita sedar. Kalau tak sedar, boleh ulang balik soalan. Fa in ajaza li kharasin wa nahwihi wajaba tahriku lisanihi, wajib menggerakkan lidahnya, wa syafataihi, dan 2 bibir mulutnya, taqatahu ay qadra taqatihi, kadar kemampuannya. Jadi tetap wajib dia kena gerakkan bibir mulut dia. Orang bisu gerak bibir mulut je. Gerak lidah dan gerak bibir mulut. Kalau tak ada lidah, nasallallahu salamata wal afiyah, gerak bibir mulut. Buat sekadar dia, sekadar mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Mungkin bertakwa kepada Allah sekadar mampu kamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran. Ketika syarak mewajibkan kepada kita untuk melafazkan takbiratul ihram pada permulaan sembahyang,
maka wajib kita kena datangkan tuntutan itu sekadar mampu kita. Tidak mampu bersuara, cukup kita menggerakkan bibir mulut. Okey, boleh faham? Seterusnya, katanya fa illam ya'rifil arabiyyah kabbara bi ayyi lughatin syaa. Maka jika dia tidak mengetahui, dia tidak tahu al-arabiyyah, al-lughat al-arabiyyah. Ustaz, jika imam telah berdiri tapi sepatutnya dia kena duduk antara dua sujud, maka apa yang perlu dilakukan oleh imam tadi? Teruskan saja atau turun? Imam telah berdiri tapi sepatutnya dia kena duduk antara dua sujud. Dia sujud yang pertama, dia sujud lama. Soalan daripada saudara Al-Hafiz Saifu. Dia kata, jika imam telah berdiri tapi sepatutnya dia kena duduk antara dua sujud, maka apa yang perlu dilakukan oleh imam tadi? Teruskan saja atau turun? Tu imam sujud lama, sujud yang pertama sebab berdoa. Tiba-tiba dia ingat sujud yang kedua, dia pun bangun terus kepada qiyam. Masa dia tengah qiyam, baru dia ingat bahawasanya dia baru sujud sekali. Apa yang wajib dilakukan oleh imam ataupun apa yang perlu dilakukan oleh imam adalah kena turun selalu. Tidak boleh dia teruskan begitu. Kalau tidak turun selalu sedangkan dia tahu bahawasanya perbuatan tersebut adalah salah, maka batal sembahyang dia. Tapi kalau dia tidak tahu, maka dimaafkan. Kalau dia tak tahu, maka dimaafkan. Jadi dia kena turun selalu. Itu cara dia. Katanya, fa in lam ya'rifil arabiyyah kabbara bi ayyi lughatin syaa. Kalau dia tidak mengetahui bahasa Arab, dia bertakbirlah dengan apa lugah yang dia kehendak. Kalau dia pandai beberapa lugah, dia ada bahasa Melayu. Lepas tu Kemboja, Inggeris dia pandai agak, boleh belaka nak pakai lugah mana pun. Bukan maksudnya ketika dia tidak mampu bahasa Arab, bukanlah mesti dia kena menggunakan lugah yang digunakan dalam percakapan dia. Maksudnya lugah bahasa dia, tidak semesti. Sebab lugah bahasa dia ke lugah bahasa lain selain daripada Arab, dihukum dia sama je. Sebab itulah dia boleh berlafaz ataupun dia terjemahkan takbiratul ihram saat itu dengan mana-mana lugah, tak ada masalah. Kalau Zuhr dia boleh guna dengan lugah Kemboja. Lepas tu boleh lugah bahasa Melayu, bahasa Inggeris sebagai contoh, Perancis sebagai contoh, Turki, bahasa Siang. Boleh belaka. Nanti soalan-soalan yang banyak nanti kita akan cuba jawab kemudian. InsyaAllah banyak soalan malam ni yang berkait dengan yang lepas-lepas dah. Nanti Yamin tengok balik soalan, kita jawab minggu depan ke kita buat lepas lagi pada habis kita baca kitab, kita cuba jawab soalan insya-Allah. Katanya, wa alaihi an yata'allama in amkanah. Wa alaihi ay wa yajibu alaihi. Dia ala dalam penggunaan kitab fiqh banyak ala lil wujub. Wa alaihi ay wa yajibu alaihi. Dan wajib atasnya, atas orang yang tidak mengetahui bahasa Arab tadi itu, ay yata'allama. Dia kena belajar. Kena belajar. In amkanah, jika dia boleh belajar. Kalau tak boleh nak belajar, nak buat mana? Dia kena belajar. Maka kalau sekiranya tak ada guru di kampung dia, ada guru di kampung sebelah, maka wajib dia kena pergi jumpa guru kampung sebelah. Fas'alu ahla dzikri. Mungkin kena tanya orang hak yang mempunyai pengetahuan, in kuntum la ta'lamun, kalau mung tidak tahu. Fa in ahmala ma'al qudrati wa daqa al-waqtu tarjama wa a'ada as-salah. Maka jika ahmala, dia ihmal, maksudnya dia tidak belajar sedangkan dia boleh belajar. Okey, boleh faham? Itu ahmala. Dia tidak belajar ma'al qudrati, serta mampu dia belajar, dia tidak belajar. Dia tidak pandai bahasa Arab, dia tidak belajar sedangkan dia mampu untuk belajar. Wa dhaqal waqtu, dan sempit oleh waktu. Kalau dia pergi belajar ni dak nak sembahyang dalam waktu. Okey, boleh faham kan? Kalau pergi belajar ni dak nak sembahyang dalam waktu. Dia mesti kena belajar dulu. Wajib dia kena belajar dulu, tak boleh sembahyang lalu.
Kalau waktu masih panjang, wajib dia kena pergi belajar dulu. Bila boleh dia sembahyang? Ketika sempit waktu. Kalau dia pergi belajar, dah nak sembahyang dalam waktu. Ketika tu katanya terjemah. Dia terjemah. Maksud dia terjemah, dia gunalah bahasa mana pun terjemah takbiratul ihram. Tapi lepas tu wa'ada salah. Dia kena ulang balik sembahyang tersebut. Sebab ada kecuaian daripada dia. Dia kalau tidak ada kecuaian, baru tidak perlu ulang balik sembahyang. Tu ada kecuaian ketika dia mampu untuk belajar tetapi dia tidak belajar. Dia hampakan. Tu ahmalah. Maka wajib dia kena i'adah balik sembahyang. Kerana dia ada kecuaian daripada dia. Baik li taqsir. Sebab tu wajib dia kena ulang balik sembahyang. Katanya wa aqallu takbiri wal qiraati wa sa'iril adhkari an yusmi'a nafsahu idza kana sahihas sam'i bila 'arid wa yajharu al-imamu bit takbirati kulliha. Dan sekurang-kurang takbir wal qiraati dan sekurang-kurang bacaan dalam sembahyang, bacaan Fatihah, wasairil azkar dan semua zikir-zikir, sekurang-kurangnya adalah an yusmi'a nafsah, bahawa memperdengar ia akan dirinya. Sebab dia tidak dinamakan berzikir, menyebut zikir, membaca, melainkan dia kena bersuara, sekurang-kurang telinga dia dengar. Tapi syarat idza kana sahihas sam'i, kalau apabila adalah ia sahihas sam'i, pendengaran dia baiklah, pendengaran dia molek, itu sahihas sam'i, bila 'arid, dengan tidak ada perkara hak yang mengganggu. Kalau ada perkara hak yang mengganggu dia, ada perkara hak yang mengganggu, maka tidaklah dia kena baca sampai ke meserak suara. Kita boleh faham kan? Itu maksud dia. Katanya wa yajharul imamu bit takbirati kulliha, dan imam menyaringkan segala takbir kesemuanya. Takbir ratul ihram, takbir turun kepada rakaat, takbir turun kepada sujud. Dia kena menyaringkan supaya ia membantu makmum untuk mengetahui bahawasanya imam telah berpindah daripada satu rukun kepada satu rukun yang lain. Baik. Okey, insya-Allah kita sambung balik pada minggu akan datang. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Shallallahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.